Kembali di MHI untuk tersebarkan ilmu dan pengetahuan khasnya tentang sedekah. Dan kita akan bersama nanti insyaAllah dalam fikrah bersama dengan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, penolong pengrakanan Syakim, yang hari ini tetap ada sikit gangguan teknikal terdapat untuk bersama di alam maya melihat visualnya, tetapi ilmu itu tetap kita sebarkan kepada anda yang bersama kami di MHI, tak kira sama ada di TV ataupun di Facebook, untuk berkongsi tentang sedekah Ramadan, insya-Allah memberikan barakah dalam kehidupan. Assalamualaikum Ustaz Zarifi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Saudara Fitri dan Baik, Anim? alhamdulillah. Ustaz berada di mana ni? Saya berada di rumah. Mhm. Di rumah dan selepas ni insya-Allah ke pejabat insya-Allah. Baik Ustaz, hari ini kita nak berkongsi tentang sedekah Ramadan. Jadi itulah dia, mungkin ada yang masih lagi takut ya, ada yang kehilangan rezeki, ada yang diuji rezeki tak banyak seperti sebelum ini, mungkin kerana tak dapat berniaga ataupun macam-macam ujian. Jadi ada juga yang dah pun merancang untuk bersedekah ya, tapi kerana faktor tertentu tak dapat bersedekah. Sedangkan kita melihat banyak sekali perkongsian dalam hadis dan sebagainya bahawa sedekah itulah satu keajaiban yang tak diduga. Macam mana Ustaz melihat tingginya martabat sedekah di bulan Ramadan ini? Silakan. Baik, terima kasih sahabat saya Saudara Fitri. Bulan Ramadan adalah bulan selain kita memperbanyakkan salat, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan membaca Al-Quran, ada satu lagi perkara yang kita tak boleh tertinggal, iaitulah kita bersedekah di bulan Ramadan. Kerana dalam sebuah riwayat, baginda Nabi SAW di bulan Ramadan, Nabi begitu pemurah, dan dalam hadis memberikan gambaran pemurahnya Nabi SAW itu seperti angin yang bertiup laju, rihul mursalah. Jadi bila kita sebut angin yang bertiup laju ni, ciri-cirinya yang pertama dia bertiup laju kan, bertiup kencang. Okey. Dan yang kedua, angin yang bertiup laju tu dia lalu dia tak kira siapa, semua dapat rasa angin tu, orang miskin, orang kaya, kanak-kanak, dewasa dan sebagainya. Jadi gambaran ini memberikan kepada kita di bulan Ramadan, khususnya kita telah pun berada di kita menghampiri 10 hari yang terakhir. Jadi kita mesti memperbanyakkan sedekah, kerana di bulan biasa satu sedekah digandakan sehingga 700 kali ganda. Tetapi di bulan Ramadan satu sedekah sunat ia menyamai satu pahala fardu yang mana ia digandakan 10 kali ganda. Jadi kalau kita cuba calculate kira-kira matematik, satu sedekah sunat kali 700 kali ganda kali 70 kali ganda kerana pahala fardu, jadi RM1 yang kita sedekah kurang lebih imbalannya 7,000 kali ganda yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Jadi itu sudut formula matematiknya. Kenapa kita perlu bersedekah, saudara dan tuan-tuan sekalian? Yang pertama, orang yang meninggal dunia dalam Al-Quran, orang yang telah mati dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah mengatakan, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah merakamkan di dalam Al-Quran, orang yang telah meninggal dunia di hari akhirat nanti, mereka memohon kepada Allah supaya dihidupkan semula walaupun sekejap. Mereka kata, alangkah baiknya ajal kami ini ditangguhkan seketika, kerana bila kami hidup di atas dunia, kami boleh bersedekah dan kami boleh jadi orang yang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bersedekah ni, Saudara Fitri dan teman-teman sekalian, malaikat mendoakan kepada mereka. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, Engkau tolonglah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah ini. Kerana itu dalam hadis yang lain, kita bila bersedekah, harta kita pasti tidak akan berkurangan. Allah akan memberikan pintu-pintu rezeki yang lain kepada kita. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu bersedekah? Kerana Nabi sebut dalam hadis, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Kata Nabi, apabila kita meninggal dunia, terputus segala amalan kita kecuali 3 perkara. Pertama, illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama, yang masih kekal dengan kita ialah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Dalam konteks ini, yang kita nak menabung untuk hari akhirat kita, iaitulah sedekah jariyah, Fitri. Okey, baik Ustaz, sangat besar
manfaatnya sedekah ini. Namun juga bertanya, misal kata kalau kita ada wang RM100, apakah keutamaan kepada siapa? Siapa yang lebih afdal kita berikan sedekah? Mungkin Ustaz dapat berikan turutannya supaya nanti dapat kita. Kadang banyak dilema nak utamakan siapa dalam memberi sedekah ini. Silakan Ustaz. Baik, sedekah ni secara fitri kita boleh memberikan kepada sesiapa sahaja. Macam saya sebut tadi, yang pertama kita boleh utamakan orang yang memerlukan, orang yang miskin, orang yang fakir. Dan apabila kita membantu orang fakir, orang miskin yang jauh, jangan terlupa juga tolong perhatikan ahli keluarga kita yang terdekat. Ya, sama ada isteri, sama ada suami, sama ada sepupu-sepupu kita, sama ada adik-beradik kita, ya, ibu bapa kita. Nafkah itu jangan kita pernah terlupa kerana kita bimbang, Saudara Fitri. Kadang-kadang kita bantu orang yang jauh tetapi kita terlupa di sekeliling kita, silaturahim kita ini yang ada darah daging kita ini, mereka juga ada yang setengah-setengahnya berada dalam keadaan yang susah. Jadi kita bantu mereka. Dan kita bantulah kepada sesiapa sahaja. Dan antara yang kita boleh buat, mungkin kalau sesiapa yang dia mempunyai rezeki yang tidak banyak, tetapi ada rezeki, tetapi dia nak mengambil pahala dan fadilat bersedekah di bulan Ramadan ini, jangan lupa hadis Nabi kata, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrih. Hadis riwayat Imam Tirmizi, barang siapa yang memberikan juadah berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, orang itu akan dapat pahala berpuasa seperti orang yang dia jamu makan tadi. Jadi, kalau kita tak mampu untuk bagi mungkin nasi biryani, nasi kerabu, apa salahnya kita beri mungkin buah kurma ataupun sekadar air putih sahaja. Itu kadar kemampuan kita, Allah pasti akan kira amal-amal kita khususnya apabila kita bersedekah ini, Fitri. Baik, Ustaz. Jadi Ustaz, ada juga yang bertanya sama ada sedekah ini boleh kita pamerkan ataupun sembunyi-sembunyi. Mungkin siapnya ada kelebihan masing-masing. Jadi yang mana yang lebih kita galakkan, Ustaz, secara ringkas ya? Baik, Saudara Fitri, satu soalan yang sangat baik. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, orang yang menginfakkan ataupun mendermakan harta-harta mereka sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang hari ataupun secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, semuanya itu Allah Azza wa Jalla memberikan pahala kepada mereka. Jadi dalam konteks ayat ini, contohnya para imam tafsir, Al-Maraghi contohnya beliau mengatakan, kalaulah apabila kita memberikan sedekah itu secara terbuka, ia dapat menjadi satu contoh ikutan dakwah yang terbaik kepada orang. Bila orang tengok kita menderma, kita memberikan keperluan orang rasa semangat untuk mereka juga turut berinfak, turut menderma. Jadi tidak ada masalah, dibenarkan, cumanya kita mesti jaga niat, ya, jaga niat. Dan begitulah juga apabila kita bersedekah secara sembunyi pun itu juga dikira sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Paling penting kita sebagai orang yang memerhatikan, kita tak perlu mempersoalkan keikhlasan orang itu dan orang ini, kerana soal keikhlasan itu antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jaga akhlak kita, masing-masing jaga adab kita. Yang kita nak ialah amalan kita ini dikira sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan saya teringat kata Ustaz Zarifi bahawa kita ada satu perkara yang kita dan Allah saja yang tahu. Betul. Mungkin sedekah subuh yang rahsia yang betul-betul kita jadikan sebagai satu amalan yang betul-betul intim, eksklusif dengan Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz Zarifi berkongsi ilmu dan juga pengetahuan yang cukup bermakna untuk kita gerakkan sedekah sebagai sumber untuk menjana maghfirah dan juga maghfirah kepada Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Saudara Fitri, Bashirah. InsyaAllah. Kabar gembira untuk semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Okay. Ustaz Zarifi berkongsi ilmu ya. Dia berkongsi itu menariklah, di mana kalau kita sedekah pun ada yang kita tampilkan di depan, ada juga kita betul-betul rahsiakan sebaik mungkin. Mungkin itulah antara penyembuh hati dan jiwa.